صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wazidna bikaramika ilman ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia-Nya jua kita dipertemukan lagi dengan bulan Syawal setelah sebulan kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Mudah-mudahan bulan Syawal yang kita tempuhi pada kali ini juga memberi kebaikan dan kelebihan yang bermakna buat kita semua, khususnya kebaikan yang menjadikan diri kita ini sentiasa istiqamah membuat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dalam kesempatan rancangan Irsyad Hukum kali ini, kita akan membincangkan satu tajuk Irsyad Hukum mengenai sedekah dan hubungannya dalam mengeratkan tali silaturahim. Sebagaimana kita maklum, pada hari raya ini kita pada kebiasaannya akan mengambil kesempatan untuk melihat semula atau mengemaskini semula hubungan silaturahim yang kita ada, yaitu dengan memperbaiki atau menjalin semula atau mengeratkan hubungan sesama kita ni. Biasanya apa yang kita ni lakukan sejak dulu lagi, yang jauh akan diziarahi dan yang dekat akan saling mengunjungi. Walaupun pada masa ini kita berhadapan dengan situasi endemik, tidak seharusnya yang menghalang kita ni untuk saling ingat mengingat antara satu sama lain, umpamanya dengan bertukar-tukar kabar berita sesama keluarga, kaum kerabat, kawan dan kenalan yang dekat maupun yang jauh. Lebih-lebih lagi dengan banyaknya kemudahan-kemudahan alat perhubungan yang ada pada masa kini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, agama Islam sangat menitik beratkan hubungan silaturahim. Malah tuntutan memelihara hubungan silaturahim telah disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Tafsirnya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta serta peliharalah hubungan silaturahim. Lawan kepada memelihara, para penonton dirahmati Allah, ialah memutuskannya. Dan rata-rata kita ini sudah maklum mengenai hukumnya, yaitu haram. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah hadis amaran bagi siapa yang memutuskan hubungan silaturahimnya, yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Maksudnya, tidak akan masuk syurga siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Para penonton yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah SAW juga ada menerangkan mengenai kelebihan atau galakan supaya kita ini menjaga hubungan silaturahim. Antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah SAW telah menerangkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Maksudnya, siapa yang suka dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Selain daripada itu juga, para ulama telah menerangkan mengenai kelebihan perkara menjaga hubungan silaturahim. Syekh Al-Bujairimi rahimahullah, seorang fuqaha dalam mazhab Syafi'i antaranya, telah menyebutkan 10 kebaikan, yaitu selain daripada mendapat keberkatan rezeki,
dan umur yang panjang sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Siapa yang memelihara hubungan silaturahimnya juga akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang baik daripada orang lain, bertambah kehormatannya dan pahalanya selepas dia meninggal dunia. Kerana setiap kali disebut kebaikannya, akan ada orang yang mendoakannya. Selain daripada itu, dengan menjaga hubungan silaturahim, para malaikat akan merasa gembira disebabkan terjaganya hubungan silaturahim itu. Sebaliknya, ia membuatkan iblis merasa sedih. Dan dengan terjaganya hubungan silaturahim, ia juga akan membahagiakan pihak yang dijaga hubungan dengannya, bahkan juga boleh menggembirakan orang yang telah meninggal dunia. Kerana siapa yang ibu bapa atau datuk neneknya telah meninggal dunia, mereka akan merasa gembira dengan terpeliharanya hubungan kekeluargaan mereka. Jadi para penonton, ini antara kebaikan memelihara hubungan silaturahim sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bujarimi rahimahullah dalam kitab beliau. Menyentuh mengenai amalan bersedekah dan hubungannya dengan mengeratkan silaturahim. Tidak diragukan lagi, bersedekah boleh membantu mengeratkan hubungan silaturahim. Kerana antara lain, ia dapat menzahirkan sifat atau rasa prihatin orang yang menghulurkan sedekah itu. Dan ia juga dapat memupuk sikap tolong-menolong dan perasaan kasih sayang sesama petani, apatah lagi jika amalan bersedekah itu dilakukan dalam waktu-waktu yang mempunyai fadilat tertentu seperti pada hari raya ini. Hari raya Idul Fitri, para penonton yang saya muliakan, dan juga hari raya Aidil Adha termasuk dalam waktu-waktu yang afdal bersedekah di dalamnya, selain daripada bulan Ramadan dan hari-hari kebesaran kemuliaan yang lain seperti hari Jumaat dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi sesiapa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sedikit kesenangan buat dirinya atau kemampuan atau kekayaan, sepatutnya lah membantu dan menolong yang susah dan kurang berkemampuan. Lebih-lebih lagi kalau yang susah itu ialah kerabat sendiri. Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa bersedekah kepada kaum kerabat adalah lebih afdal daripada bersedekah kepada orang lain. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dzir rahmi thintani sadaqatun wasilatun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, maksudnya amalan bersedekah kepada orang miskin dikira sebagai sedekah sahaja, manakala amalan bersedekah kepada kaum kerabat dikira dua, iaitu sedekah dan mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi dapatlah kita mengetahui mengapa bersedekah kepada orang yang dekat kepada kita seperti kaum kerabat dan ahli keluarga lebih afdal berbanding bersedekah kepada orang lain. Kerana kalau bersedekah kepada orang lain, kita hanya akan mendapat satu pahala, iaitu pahala bersedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada kaum kerabat, kita akan mendapat dua pahala sekaligus, iaitu pahala bersedekah dan pahala mengeratkan hubungan silaturahim. Adapun mengenai fadilat bersedekah secara umumnya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW juga telah banyak menyebutkan mengenai perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim." Perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa bersedekah itu sungguh pun pada penilaian zahir kita nampak kecil, tapi ia tidak dianggap begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap sedekah yang diberikan dengan niat yang ikhlas dan akan dilipat gandakan pahalanya sehingga berlipat kali ganda. Dalam hadis pula menyebutkan, antaranya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bi syiqqi tamratin falyaf'al." Siapa yang berupaya untuk
mendinding dirinya daripada api neraka, sekalipun hanya dengan bersedekah sebelah buah kurma, maka lakukanlah. Jadi sedekah itu, para penonton yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis ini, adalah cara untuk seseorang menyelamatkan dirinya daripada mendapat azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini boleh bayangkan, hanya dengan bersedekah sebelah buah kurma sahaja boleh menjadi pendinding daripada api neraka. Jadi apakah halnya kalau bersedekah ataupun sedekah yang dikeluarkan itu nilainya lebih besar, pastinya akan mendapat ganjaran yang lebih besar juga, dengan syarat tidak lain tidak bukan mestilah dengan niat yang ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah, jadi sama-samalah kita ni pada hari raya yang mulia ini dan juga pada hari-hari seterusnya terus menghidupkan amalan bersedekah, kerana di samping menjadi usaha kita ni untuk mendapatkan kebaikan dan kelebihan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini juga berpeluang mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang kita ada, terutama sekali hubungan silaturahim sesama ahli keluarga dan kerabat kita. Jadi demikian saja untuk keluaran irsyad hukum kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Hingga bertemu lagi dalam keluaran yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم